Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di suara kita. Dan akan kita sambung pengajian kita berkaitan dengan fiqhul muamalah al-maliyah, fiqh muamalah yang bersabit dengan harta. Di mana setelah beberapa siri kita dah bincang tentang definisi muamalah. Oh, siap tuang. Botol dia pun tak apa, boleh tengok. Okey, terima kasih banyak. Bismillah. Oh, ini air kowe depan. Oh, macam tak tahu tak suka air suam. Oh, sedap tu air suam. Anak minum air suam aja. Jarang minum air tak suam. Di mana muamalah ni ialah at-ta'amul ma'al ghair, urusan kita sesama kita. Ya? Khusus tentang muamalah harta, kita sesama kita ada sudut harta lah. Ya? Kemudian itu tajuk yang pertama dulu. Kemudian tajuk yang kedua, kepentingan muamalah. Kenapa kita perlu belajar muamalah? Ya? Apa kebaikannya? Di mana ada banyak nota di situ. 9 yang saya tulis di sini, tapi saya baca sebahagian daripadanya. Ala kulli hal, rangkumannya ialah supaya kita mentaati perintah Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala arahkan kita untuk beribadat kepadanya, Allah Ta'ala juga mengarahkan kita dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW supaya kita mencari harta dengan baik, dengan jalan yang halal, menguruskannya juga dengan cara yang tidak dilarang, tidak haram, dan membelanjakannya juga untuk tujuan atau keadaan yang sama lah. Ya, mesti dalam konteks yang dibenarkan oleh syarak. Ya. Sebagaimana dalam bab ibadat, kalau kita langgar, berdosa lah. Muamalah pun sama juga. Ya. Dan ada beberapa hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa orang yang baik muamalahnya sama manusia, apalah hartanya tidak terlibat dalam perkara yang dilarang, haram dah khususnya, maka dia mudah untuk masuk syurga. Ya. Yang kedua ialah supaya kita selain daripada taat kepada perintah Allah, supaya kita dapat hidup aman dan sama kita, itu tujuan terutamanya. Kerana dalam konteks muamalah ni tuan-tuan, tidak hanya yang bersabit dengan harta, yang lain-lain juga bila melibatkan sesama kita, asalnya ialah supaya kita tidak menzalimi antara satu dengan yang lain. Kenapa Allah Ta'ala haramkan riba? Kerana dalam riba ada kezaliman, ada penindasan. Ya. Kenapa Allah Ta'ala haramkan judi? Kerana dalam judi ada penindasan dan kezaliman juga. Ya. Dan begitulah yang lainnya. Dan akhir sekali supaya kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Objektif utama dia yang itulah. Baik, malam ni kita nak pergi yang khususnya. Itulah sumber muamalah. Ya, kita ada banyak tajuk dalam intro lah ya. Atau mukadimah kepada fiqh muamalah. Definisi muamalah, kepentingan muamalah, sumber muamalah yang ketiga. Kemudian ada 3 yang lain. Adab muamalah, ilmu fiqh muamalah dan perbankan Islam. Ada 6. Kita dah sentuh 3, ada 4 lagi. Yang keempat malam ni lah. Kemudian baki lagi 3. Jadi 7 lah keseluruhan topik yang ada dalam intro tu muamalah kan. Baik, definisi sumber. Sumber ni tuan-tuan, dalam nota anda banyak masukkan. Sebab sumber ni penting juga ya. Ada berapa lah tau. Lebih 20. Okey, saya baca dulu notanya. Pertama, sumber muamalah terbahagi kepada 2 jenis sumber yang utama, iaitu yang disepakati dan yang tidak disepakati. Ya. Yang disepakati ni kita sebut consensus, unanimous agreement, no discount.
No khilaf. Ya, mesti sepakat semua orang. Yang mana ia mesti didasari oleh dalil-dalil qat'i, dalil-dalil yang very clear. Ya. Tak ada dawa-dawi. Tidak mengandungi usul-usul pentafsiran yang berbeza-beza. Ya. Semua faham perkara yang sama. Dia ada sepakati. Yang kedua yang tidak disepakati. Ya. Yang tidak disepakati ni maksud ada sebagai ulama ambil, ada sebagai ulama tidak ambil. Ya. Apa sumber yang disepakati? Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah, yakni hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengandungi kata-kata baginda, yang mengandungi perbuatan baginda dan pengakuan baginda. Ini tuan tahu lah dah ni. Itu As-Sunnah ya. Yang ketiga ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' ni yang disepakati oleh para ulama tanpa khilaf. Yang keempat ialah qiyas. Qiyas ni maksudnya benda tu tidak ada dalil lah yang spesifik, tapi dikiaskan ke atas perkara-perkara yang lain. Kerana unfortunately semua tidak dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya secara spesifik. Sebab kadang-kadang ada satu nas sudah memadai untuk dia cover everything. Ya. Macam Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam bab ibu bapa, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ada banyak ayat, salah satu surah Luqman ya. Allah Taala kata, jangan kamu berkata kepada ibu bapa kamu, wala taqul lahumā uffin. Uff ni ialah orang kata juga. Ni tak suka. Kata-kata yang menjengkelkan, menyebabkan orang tua sakit hati. Ya. Mak, dia beli gula mak. Tak siwak lah kalau orang kata lah. Orang Arab pun kata uff juga. Uff ni satu perkataan keluhan. Kalimatul dajar dia panggil. Ya. Wala tanharhuma, jangan kamu mengherdiknya. Yang ini menggunakan kata-kata yang tidak disenanginya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada kedua-duanya kata-kata yang baik. Ayat ni tuan-tuan, dia sudah merangkumi semua hak ehwal bersabit dengan kita dan ibu bapa kita, which is everything mesti di atas kebaikan lah. Awak nak cari dalil boleh tak sepak orang tua kita? Tak ada dalil boleh buat lah kot. Nak cari dalil boleh tak kita tampar orang tua kita, marah orang tua kita, buat benda yang tak baik? Tak ada lah. Kalau cari spesifik, pasal dalil dah ada. Bila sebut pun tak boleh. Kok lebih berat daripada itu, lebih lagi ya, tidak boleh. Itu namanya kias. Kiasul a'la. Ya. Kias daripada bawah ke atas. Mana Allah Ta'ala sebut yang ringan. Maksudnya yang lebih berat daripada itu tidak boleh. Ya. Awak nak cari dalil dadah haram atau tidak, drug. Memang tak ada lah. Tapi dikiaskan di atas arak, itu kias. Kias ni makna kita ambil dalil yang serupa. Di atas faktor-faktor tertentu. Kebiasaannya sifat yang sama lah. Kemudian kita tempelkan, ambil hukum hadis itu. Asalnya dia tidak ada hadis. Ya. Itu mana kias. Ya. Baik, jadi empat ni tuan-tuan disepakatilah sumbernya. Tak ada khilaf. Quran, sepakat para ulama' dan seluruh umat Islam, ia sumber kepada agama. Tak tertentu kepada muamalat, ibadat, munakahah, jinayah, siasat, semua hak agama. Mesti Quran menjadi rujukan terutama. Ya. Yang kedua, sunnah. Sepakat para ulama. Hadis Nabi memang rujukan terutama. Everything. Ya. Soal ada pentafsiran berbagai hadis-hadis bercanggah atau sudahnya lain. Hadis-hadis yang dhaif. Ya, itu soal lain. Soalnya hadis itu sendiri mesti jadi sumber agama. Dan kalau tidak ada hadis, maka ada banyak perkara yang tidak boleh berlaku dalam agama. Quran ditafsirkan oleh hadis. Ya. Dan hadis itu sendiri adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu hadis pun wahyu. Ya. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab Nabi SAW tidak berkata-kata mengikut hawa nafsunya, maka ia ada apa yang diwahyukan kepadanya. Ya. Sebab itu kata-kata Rasulullah, everything recorded by the companion, direkodkan oleh para sahabat Nabi, kerana ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adalah sebahagian dikatakan itu pendapat Rasulullah sendiri. Sebab itu ada ulama di karang bab ijtihadur Rasul.
Kadang dimasukkan secara umum di bawah tajuk-tajuk tertentu dalam buku-buku keadaan agama, dasar-dasar agama, kebiasaannya subjek sufi lah. Ada ulama yang menulis secara khusus buku-buku yang berasingan. Tajuk dia Ijtihadur Rasul. Ijtihadur Rasul maksudnya pendapat yang Nabi bagi sendiri. Ada. Ya. Tapi ia dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Di mana datang seorang lelaki buta, jumpa Nabi, ya Rasulullah, ini rajul a'ma, la yaquduni ahadun ila salah, hal tajidu li rukhsatan aw salli fi baiti. Wahai Rasulullah, aku ni buta, tak ada orang bawa aku pergi sembahyang. Boleh tak aku sembahyang di rumahku? Maka Nabi berkata, faqala Rasulullah, na'am. Ya, dah tu dah member buta. Takkan nak suruh pergi juga, dah tak ada orang bawa kan. Dan setengah riwayat dia kata kat tengah jalan ada serigala di tengah jalan. Jadi dia tak mampu nak pergi. Jadi logically memang patut tak payah pergilah. Maka Nabi berkata, bolehlah. Falamma tawalla, bila dia beredar, Nabi pun panggil semula. Fada'ahu wa qala atasma' hayya 'ala salah hayya 'ala falah. Mai. Kau dengar tak hayya 'ala salah hayya 'ala falah? Qala na'am. Qala Nabi fa'ajib. Mu dengar tak hayya 'ala salah hayya 'ala falah? Dia kata aku dengar. Maka Nabi kata, maka wajib. Yakni kamu masih wajib mendatanginya. Sebab itu segelintir ulama walaupun tidak majoriti mewajibkan sembahyang berjemaah kalau kita dengar azan based on that hadis dan beberapa hadis lain dalam konteks yang sama lah. Ya. Walaupun majoriti tak adalah kata wajib atau fardu ain sembahyang lima waktu ni selain mereka sembahyang Jumaat. Ya. Ala kulli hal, dalam konteks ijtihadur Rasul, sebagai ulama kata first jawapan tadi itu daripada Rasulullah sendiri. Ijtihaduhu, ijtihad Nabi lah pendapat Nabi. Yang kedua tu ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Right away lepas Nabi bagi tahu, Allah Taala perbetulkan Nabi dengan wahyu daripadanya. Jadi mula-mula tu ijtihad Nabi, yang nombor dua tu wahyu. Itu satu pendapat lah. Walaupun ada juga sebab kata mula-mula tu wahyu Allah juga, yang kedua wahyu Allah juga. Ya. Ala kulli hal, walaupun ada ulama kata semua hak Nabi sebut, Nabi buat semua wahyu, dan ada sebahagian yang kata tidak semua wahyu, adalah sebahagiannya ijtihad Nabi sendiri. Ala kulli hal, kalau ijtihad Nabi sendiri pun at the end of the day ia tetap dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan macam kita. Kita ni hak buat benda betul, okeylah. Kalau kita buat hak benda tak betul, ada kalanya Allah Taala perbetulkan kita, mungkin. Ada kalanya tidak. Tidak. Dia buat benda tak betul sama, Allah Taala tak pandu kita lah. Ya. Bahkan of course lah salah itu maksum, dia terpelihara. Ya. Baik. Jadi empat tu, ijma' sama juga tuan. Ijma' ni maksudnya kesepakatan para ulama dan juga umat Islam keseluruhan. Yang betul-betul ijma' lah. Contohnya sembahyang 5 waktu, ijma' tuan. Siapa yang mengingkarinya, fahuwa kafirun kharaja 'anil millah. Kafir dan dia keluar daripada agama. Tahu saya tak ada khilaf ya. Sembahyang 5 waktu. Hukum akal sembahyang ni banyak yang khilaf. Tapi sembahyang tu sendiri tak ada orang khilaf. Siapa yang kata sembahyang 5 waktu tak wajib, walaupun dia masih dipanggil dengan nama Islam, zahirnya masih Muslim, berpakaian seperti Muslim dan sebagainya, tapi sebab dia mengingkari perkara yang ijma' tanpa khilaf, ya, sembahyang 5 waktu, hukum sembahyang itu, maka tidak boleh. Ya. Ada tuan, ada. Sebab dia kata dalam Quran tidak ada Allah Ta'ala sebut tentang sembahyang zuhur. Liberal lah ni, tuan cek je kat YouTube kat ni, mesti ada. Tak ada Allah Ta'ala sebut sembahyang asar, tak ada Allah Ta'ala sebut sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, ada ke? Ada, in spesifik Allah Ta'ala sebut sembahyang itu one by one. Of course lah Allah Ta'ala perintahkan, sembahyanglah kamu zuhur, sembahyang kamu asar, sembahyang kamu maghrib. Tak ada, memang saya tahu tak ada, siapa yang belajar tahu tak ada. Tapi ada ayat-ayat tertentu yang merujuk kepada sembahyang 5 waktu, mesti pentafsiran. Ya.
Adalah ayatnya, wa aqimis solah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ayat tu kalau ikut tafsirannya daripada sahabat-sahabat Nabi lah, bukan hadis Nabi. Tapi tafsir sahabat dia. Itulah yang berilmu waktu. Ya. Kalau Quran lah, hadis memang ada lah. Ni Quran. Sebab Quran ni dia fundamental. Ada benda Allah Ta'ala sebut in spesifik, ada benda Allah Ta'ala tak sebut in spesifik. Ya. Ala kulli hal, secara umumnya, ijma' juga adalah sumber agama yang tidak boleh ditolak lah, ya. Kalau diketahui, dipastikan ia betul-betul ijma'. Sebab ijma' ni dia ada dua. Satu yang betul-betul ijma'. Sembahyang 5 waktu, confirm ijma'. Consensus. Unanimous agreement. No khilaf, no discount. Hukum berpuasa Ramadan, itu ijma', ya. Tak ada orang yang akan kata sembahyang puasa Ramadan tidak wajib. Siapa yang kata begitu, fahuwa kafirun kharaja 'anil millah. Dia kafir dan dia keluar daripada agama. Begitu juga dengan hukum mengerjakan haji, hukum menunaikan zakat, sama saja. Sebab itu setelah wafatnya Rasulullah SAW, ada orang tak nak tunai zakat. Bukan seorang, bukan dua, ramai. Abu Bakar memerangi mereka. Berlakulah perang Al-Yamamah yang menyebabkan Al-Quran dibukukan. Ada hikmah juga peperangan tu. Kerana beberapa puluh orang sahabat Nabi, katanya 70-80 orang yang betul-betul pure hafal Quran, meninggal. Ya. Jadi terpaksalah Al-Quran dibukukan. Tapi apa punca peperangan tu? Sebab mereka tak nak bayar zakat. Ya. Sehingga Abu Bakar sebut dalam Sahih Bukhari atau Muslim daripada Umar Al-Khattab, wallahi la uqatilanna ma farraqa baina as-salat wa zakat. Demi Tuhan. Cerita dia Abu Bakar tegur Umar ni. Cerita dia Umar ni tegur Abu Bakar. Tak tahulah tegur atau tidak, tapi dalam hadis tu dia sebut Umar pergi jumpa Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakar, kenapa kamu perangi mereka? Sedangkan Nabi berkata begitu dan begini. Mereka Muslim. Dia bacalah hadis Nabi tu. Maka Abu Bakar kata, wallahi la uqatilanna ma farraqa baina as-salati wa zakat. Demi Tuhan, aku akan memerangi orang-orang yang membezakan antara solat dan zakat. Fa inna zakat hakul mal, kerana zakat ini adalah hak dari sudut harta. Sebagaimana awak menafikan solat, zakat pun sama juga. Pasal apa tu dia dah jadi murtad, kerana dia bukan sekadar tak nak bayar zakat, maka malah dia telah menafikan hukum zakat. Dia kata zakat-zakat ni wajib zaman Nabi saja. Nabi dah wafat, tak perlu bagi lagi. Abu Bakar pegang tuan. Pegang. Ya. Okey, nombor 2 tuan-tuan, yang tidak disahkan ijma'. Atau dengan arti kata lain, sebagai ulama kata ijma', sebagai kata tidak ijma'. Ada. Ya. Darah umpamanya, darah. Ya. Ada ulama kata telah ijma' darah najis. Kesemua jenis-jenisnya. Ya. Darah babi, darah anjing, darah haiwan yang lain, darah manusia, darah ikan dan lain-lain. Oh, najis lah tu. Dikatakan ijma' lah. Antaranya ulama besar kita An-Nawawi rahimahullah. Dan ramai lagi. Walau bagaimanapun sebagai ulama lain tak terima. Dia kata tidak ijma'. Dia kata yang betul-betul ijma' ni maksudnya yang Nabi betul-betul sebut, yang disepakati oleh para sahabat Nabi, oleh tabi'in. Dia kata darah haid saja. Adapun darah-darah yang lain seperti darah haiwan, yang halal dimakan lah, khususnya darah manusia, dia kata tidak najis. Dan saya lihat sebagian tokoh-tokoh yang mutaakhirin, yang moden lah, seperti Dr. Yusuf Qaradawi sendiri dalam buku Fiqh Tahrah beliau, dia melihat hujahan ijma' akan kenajisan darah itu tidak kuat. Dia kata tidak najis lah, ya. Dia pilih yang itu. Cerita dia ada yang kata ijma', ada yang kata tidak ijma'. Dan satu lagi kias. Kias ni kena tengok juga. Ada kias yang diterima, ada kias yang tidak diterima. Kita kena lihat lah, ya. Baik. Ada ulama tu dia kata bila bawa masuk jenazah dalam lubang kubur sunat azan, kerana dia kias orang mati dengan orang yang baru dilahirkan. Sebagaimana yang baru dilahirkan itu disunatkan azan, maka mati juga disunatkan azan.
Tapi seorang dua kata begitu, kata-kata tak kata begitu, dan sebahagian menentang. Kerana dia kata dalam urusan ini tidak boleh dikiaskan sama sekali. Pasal zaman Nabi tak ada orang mati ke? Beribu tau. Tapi tidak ada satu riwayat pun Nabi azan kat atas mereka. Ya, jadi qiyas on this matter is unapplicable. Qiyas dalam bab ni tidak boleh digunakan sama sekali. Ya. Jadi tak payah nak azan-azan lah. Ya. Baik. Itu yang disepakati. Sumber yang tidak disepakati merujuk kepada sumber-sumber lain. Tuan, ada sumber yang tak disepakati. Seperti yang mana sumber-sumber yang tak disepakati ini dia berasal pada ijtihad. Sebagai ulama terima, sebagai ulama tidak terima. Ya. Seperti masalah mursalah. Masalah mursalah ni kalau standard Imam Syafi'i dia tidak terima. Apa maksud masalah mursalah? Mewajibkan satu perkara atau mengharapkan satu perkara tanpa nas. Ya. Panjang kan orang pada tuan-tuan. Ada je hari ni. Contoh paling senang tuan. Documentation. Documentation hari ni dalam banyak hal jadi wajib. Kalau tuan-tuan tak buat documentation, tak boleh proceed. Nikah kahwin umpamanya. Documentation dalam nikah kahwin wajib. Dalam slot masalah mursalah. Ya. Betul tak? Kalau tuan-tuan tak isi borang, boleh kahwin tak? Siapa nak kahwin tuan-tuan? Tuan-tuan kena ikut flow. Ikut peraturan yang ada. Kena isi borang. Kena cok sana, cok sini. Sah sana, sah sini. At the end baru boleh kahwin. Lepas tu kena buat cek HIV lagi. Lepas tu kena buat kursus kahwin lagi. Ya, saya first batch kursus kahwin tahun 2005. Dan HIV. Selama orang negeri lain tak tahulah aku ada yang buat lebih awal. Itu semua tuan-tuan wajib tu. Diwajibkan oleh pemerintah di atas slot masalah mursalah. Ya. Dan begitu juga dokumentasi dalam muamalat. Itu semua wajib tu. Kalau tak buat, tak boleh proceed. Itu dalam masalah mursalah. Istihsan pun sama juga. Istihsan ni ialah menganggap satu benda itu baik. Sedangkan tidak ada nas. Especially nas yang khusus lah. Itu dia panggil istihsan. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah membenarkan jual beli tanpa lafaz. Di atas dasar istihsan. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah antara ulama yang keras tidak bersetuju dengannya. Lepas tu mazhab Syafi'i tuan-tuan, yang standard lah terutamanya. Kerana ada yang tidak standard juga. Dan majority of them memang tak benar tuan-tuan buat apa-apa urusan muamalat, baik jual beli, baik sewa menyewa yang melibatkan komersial lah, yang melibatkan keuntungan dapat duit ni, ataupun yang berasaskan pada kebajikan, welfare and charity seperti sedekah, hadiah, hibah. Semua kena lafaz. Akad mesti based on sirah. Sirah ni maksud mesti ada ijab, mesti ada qabul. Tak ada hak tu, tak sah. Ya. Tapi hari ni fatwa dah terbalik. Tak payah katanya. Ya. Dan itu kita amalkan lebih memudahkan. Kalau ikut standard Imam Syafi'i memang dia amat menentang. Bahkan dia karang buku khas menentang hal seumpama ini. Nama bukunya ialah Ibtalul Istihsan. Banyak doa yang kita buat. Tak ikut mazhab Syafi'i dan tak ikut Imam Syafi'i. Semua tuan-tuan tak baca, tak tahu. Baik. Kemudian fatwa sahabat. Fatwa sahabat ni maksudnya tadi ada hadis Nabi. Hak Nabi sebut tak ada. Hak Nabi buat tak ada. Tapi adalah sahabat sebut, sahabat lakukan. Di mana kalau keadaannya begitu, ada ulama ambil, ada ulama tak ambil. Itu dia panggil fatwa sahabat Nabi ya. Kemudian syariat umat terdahulu. Apa maksud syariat umat terdahulu? Maksudnya ada disebutkan dalam Quran, ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang kelakuan umat-umat terdahulu. Ya. Yang mana boleh tak dia dijadikan syariat pada kita umat Nabi Muhammad SAW? Ya. Sebagai ulama terima, sebagai ulama tidak terima. Kita mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak menerima sumber agama yang merujuk kepada syariat umat terdahulu. Hak standard lah. Mungkin ada hak tak standard itu dia terima. Tapi kata-kata syariat tu maqablana tidak diterima. Dan disebut oleh ulama-ulama kita. Contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau mandi telanjang, apa hukum? Apa hukum? Segelintir mengharamkan. Segelintir.
Majoriti memakruhkan. Itu standard dalam mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun sebagai ulama ni kata harus. Ya. Pasal apa ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Ya. Karena memang ada hadis Nabi SAW dalam bab tu. Pasal apa pula ada yang kata harus? Sebab Nabi ada sebut, Nabi-Nabi terdahulu sebahagiannya lah mandi telanjang. Itu dia punya fokus tu. Itu dimaksudkan dengan syariat umat terdahulu. Nabi sebut keadaan orang terdahulu. Boleh jadi Nabi, boleh jadi umat mereka. Sesuatu perkara yang bersalahan dengan hadis Nabi yang lain yang melibatkan kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi ditanya dalam hadis Bahaz bin Hakim, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kali kami duduk seorang-seorang tak ada orang, macam mana? Macam mana aurat kami ni macam mana?" Nabi kata, "Allahu ahaqqu ayustahya minhu minan nas." Allah lebih layak untuk kamu malu berbanding kamu malu kepada manusia. Apa hukum awak telanjang kat luar? Haram. Betul? Pasal malu. Allah Nabi kata lebih kamu patut malu lagi. Maksudnya kalau luar awak tak boleh telanjang, duduk seorang sama lah, malah lebih-lebih lagi. Lepas tu ada ulama kata haram, segelintir lah, segelintir. Dan majoriti kata makruh. Tapi ada hadis Nabi sebut, Nabi Musa mandi telanjang contohnya. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, orang Yahudi dia tuduh Nabi Musa ni ada kudis. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada orang Yahudi yang Nabi Musa ni tak ada penyakit. Ya biasalah orang tuduh ni biasa tuan. Nabi Muhammad pun kena tuduh, Nabi terdahulu pun kena tuduh. Ya tak? Kita pun kena tuduh juga, tak pernah kena tuduh orang lain. Ada je kan. Anak mengajar benda betul pun ramai dia tuduh pun. Jadi satu hari anak rekah lah. Hadis tu panjang juga. Nabi Musa mandi, letak baju di atas batu. Mukjizat Allah Ta'ala jadikan batu itu boleh berjalan. Batu tu buat lari baju tu. Lalu Nabi Musa dengan bertelanjang bogil mengejar batu itu. Sehingga dilihat oleh kaumnya, orang-orang Yahudi. Pokok tu tengok. Jadi Nabi Musa kejar batu tu sehingga dilihat oleh mereka. Oh, dia kata Musa tak ada kudis pun. Jadi hadis itu sebut Nabi Musa mandi telanjang. Ya. Ada lagi dah beberapa hadis yang itu masuk syariat umat terdahulu. Ada sebagian ulama terima, ada ulama sebagian tidak. Ya. Ada banyak lagi. Sebenarnya sumber-sumber agama ni dia ada berbelah-belah hantar. Ada 12 sekurang-kurangnya. Tapi fokus utama kita yang 4 tu lah. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang ini sepakat para ulama dia sumber agama. Ya? Basically, secara asalnya. Semua-semua ini amat penting dalam memastikan ilmu fiqh muamalah berada di atas landasan yang betul. Memang. Bukan muamalah saja, ibadah pun sama juga. Benda yang kita dah tahu, tak payah minta dalil. Tak payah minta nas. Tak payah minta rujukan dan sandarannya. Tapi benda kita tak pernah dengar, kita nak tahu juga apa rujukan awak, apa sumber awak. Biasa bab fadilah, bab ni ibadat lah, ibadat biasa lah. Pasaran-pasaran kita ni ada banyak yang tak ada rujukan, tak tahulah dia ambil mana pelat-pelat dia kayak pelat-pelat dia punya tu. Fadilah hak ada lah hadis Nabi, hak sahih-sahih tak nak sebut. Jadi yang memastikan kita ni on track atau tidak ialah sumber kita. Sumber awak betul, awak akan berada di atas landasan yang betul. Ya. Meskipun ada sumbernya, ulama Islam tidaklah sepakat dalam semua isu muamalat. Sebagaimana hak ibadah terbuka kepada khilaf dan perselisihan, ilmu muamalat juga tidak terkecuali. Ini dibincangkan dalam ilmu fiqh dan usul fiqh. Maksudnya tuan-tuan, dalam muamalat sebagaimana ilmu-ilmu yang lain juga ada banyak perselisihan. Dalam ibadat ada banyak khilaf. Kerana ibadat melibatkan hal-hal kurang. Ya. Macam ijma' kan. Tak banyak ijma' kan tuan. Banyak benda yang tidak ijma'. Sebab itu ada banyak perselisihan. Dalam banyak keadaan kita ikutlah majoriti. Dalam banyak keadaan yang lain ataupun dalam sebagai keadaan yang lain, kadang-kadang kita tak ikut majoriti. Kita melihat kepada hujah dan dalil yang lebih kuat. Dan kadang-kadang kita melihat kepada kemaslahatan. Dan kadang-kadang juga kita melihat kepada yang mana lebih memudahkan. Ya.
Sebab benda ni benda yang melibatkan perselisihan lah, ya. Lebih lahir. Muamalah pun tak terkecuali tuan. Ada banyak benda yang diperselisih. Ya. Atalah konteks amalan kita pada hari ini, baik di peringkat awam, baik di peringkat perbankan dan kewangan Islam, kata-kata banyak yang dipraktikkan itu melibatkan khilaf. Ya. Hari ni pun orang minta saya komen satu video seorang ustaz lah, pendakwah juga daripada Indonesia, tentang cas lewat yang dikenakan oleh perbankan lah kepada penghutang-penghutang ni, pelanggan-pelanggan ni. Di mana dia kata riba jahiliyah. Kata riba. Jadi orang kata kat dia, habis tu tak ada lah perbankan Islam ni. Ya, saya setuju dengan awak. Memanglah kalau kita kaji, bukan isu denda syarikat. Memanglah kalau kita kaji, bukan isu cah lewat saja, isu-isu lain pun banyak benda yang hilang. Ya. Puluh-puluh tuan. Tapi salah satu isu itulah isu cah lewat itulah. Sama ada merangkumi ganti rugi yang kita sebut sebagai ta'wil ataupun denda yang kita sebut sebagai gharamah. Ya. Benda ni tuan-tuan boleh aja. Cek kat internet, fatwa kita ada, fatwa JAKIM ada, fatwa wilayah ada. Ya. Of course macam saya boleh semak fatwa-fatwa global. Dan saya boleh rujuk buku-buku fiqh muamalah yang ada. Ya. Di mana kita akui lah memang ulama khilaf kan. Sebagian tidak membenarkan. Ya, kerana itu riba. Macam exactly yang ustaz tu sebut lah. Awak secara lewat, awak berhutang dengan saya. Ya, pinjaman ke, pembiayaan ke. Pinjaman ni melibatkan hutang wang lah. Pinjam duit RM10, RM20, RM1,000, RM2,000. Ataupun pembiayaan lah. Ya. Saya tak bagi duit, saya bagi barang. Adalah tata caranya. Ala kulihal, ia melibatkan hutang. Pinjaman atau bukan pinjaman. Yang mana kita committed, kena bayar lah yang hutang tu. Tiba-tiba kalau dia ada masalah, dia tak boleh bayar. Ataupun dia lewat-lewat bayar ke macam mana tak tahulah. Tapi ada default issue lah. Dia panggil dia tak boleh nak bayar ke apa. Okey, dikenakan denda lah kepadanya. Dikenakan cah lewat lah kepadanya. Ya. Memang ada ulama kata tidak boleh exactly sama macam ni. Ya. Pasal apa? Kerana itu riba. Memang riba tu pada asalnya. Dia panggil riba jahiliyah. Kerana orang Arab jahiliyah, bila orang tu berhutang dengan dia, duit lah khususnya, punya duit, 1,000 dinar, bayarlah sikit-sikit ke macam mana. Tapi kalau lewat atau lebih daripada tempoh, overdue tu, maka dia charge. Ya. Awal-awal dia kena bunga dah. Awak punya 1,000 bayar 2,000 contohnya. Lepas tu kalau lewat, awak kena pula charge. Itu dia panggil riba jahiliyah. Mula-mula tadi riba dain, riba hutang. Ini dipanggil riba jahiliyah. Memang riba jahiliyah. Kalau keadaannya begitu. Ya? Memang riba jahiliyah tuan. Kalau kita lihat. Dan sebagai ulama berapa begitu lah. Ya? Walau bagaimanapun, sebagai yang lain kata harus, boleh. Ya? Dengan panduan dan guideline atau tata cara tertentu. Dan itu diamalkan di peringkat global, di peringkat tempatan. Ya? Ia bukan untuk mendapatkan keuntungan, ia tidak compounding, berganda. Dan of course lah untuk kemaslahatan kewangan itu sendiri. Ya tak? Kalau tak ada cah lewat macam mana? Sebab kadang-kadang bank atau perbankan ni dia ada kos yang dia perlu tanggung. Jadi kena ada lah cah tu. Sematalah memang untuk menjaga komitmen kita. Ya. Jadi dia ada panduan dia. Bukannya ikut dan aja begitu tak. Kalau kita lihat panduan bank negara yang difatwakan begitulah. Dia kata bukan untuk keuntungan, tak boleh berganda. Ya. Betul-betul dia kena cah tu ikut dia punya kos sebenar lah. Biasa tak banyak pun, RM10-20 gitu je. Ya. Dan kalau ada cas yang lebih, dia mesti disalurkan kepada badan kebajikan. Ha? Kalau tak ada cas lewat tuan, siapa nak tanggung kos tu? Dia ada lawyer dia. Dia nak hantar surat, buat itu, buat ini. Dia ada pihak ketiga yang dia perlu upah untuk cari tuan-tuan untuk bayar hutang tu. Siapa nak bayar tu? Yang kedua, of course lah, untuk memastikan kita ni on track bayar. Oh, enggak.
Ada cah lewat pun orang tak bayar. Ya tak? Berapa puluh ribu orang muflis tiap tahun tak bayar hutang lah tu. Jadi ada keperluan di situ. Di samping ulama memang khilaf. Sebagai ulama membenarkan. Kita punya tokoh Dr. Wahbah Zuhaili dalam buku Fiqh Mamat beliau dalam slot Asyartul Jazai, dia membenarkan. Ya? Dengan syarat-syarat yang tadi lah. Bukan untuk tujuan keuntungan, mesti dikenakan cah yang sebenar, kos yang sebenar, tuntutan yang sebenar. Dan kalau ada lebihan yang mesti disalurkan kepada kebajikan tertentu. Berbezalah dengan konvensional tuan. Kebiasaannya dia tak lebih habis 1% lah. Kalau lebih 1% dia masuk charity. Berbezalah dengan konvensional. Konvensional dia ikut persentif yang tuan-tuan buat tu. Kalau tuan-tuan buat hutang dulu 3%, dia akan charge 3%. Lepas tu berganda-ganda pula tu. Sebab tu orang ada hutang, contoh kad kredit 10-20 ribu dia tak bayar. After 10-20 years dia akan jadi 30-40 ribu. Sebab dia berganda. Dah lah charge dia tinggi, berganda pula. Islam ni tidak. Ya. Jadi kita kata ada persisian di situ. Dan ahli-ahli kita dah study, dah buat yang terbaik kan. Cerita dia okey je ya. Ada banyak isu-isu yang lain ya. Kita sembanglah tengok fatwa macam mana ya. Mula dia isukan tentang ni down payment. Dia kata kita beli rumah, kita bayar down payment. Tiba-tiba bank bagi duit pula. Dia kata itu bukan perkongsian. Dia isukan tentang perkongsian. Mungkin tuan tak faham pun. Jadi dia minta ulasan anak bagi 7 poin. Isu pembiayaan perumahan tu, syarikat tanah kisah tu. Dia kata once kita dah bayar, kita dah beli. Macam mana pula bayar beli pula? Dah, yang kita beli tu kita bayar 10% aja, itu share ownership. Selebihnya tu selepas lulus pembiayaan, bank beli 90% lagi. Jadi kita ada 10% ownership, bank ada 90% ownership. Lepas tu dibuat kontrak syarikat tanah kisah tu. Bukan kita saja buat, dunia buat. Ya, garis panduan badan dunia seperti Wafi Majma' Fiqh Islam jadi pada awal lagi sebenarnya ya. Tapi yang saya tak setuju tu ialah dia tak nyatakan benda ini khilaf, dia terus kata tak boleh, ini riba jahiliyah ya. Ya, saya nampak itu satu prejudis lah. Dia tahu benda ni benda khilaf, saya tahu. Dia pun dia kata tu alim muamalah juga di sana. Dan dia ada buku muamalah dia, dan saya pernah beli dan baca buku dia ya. Cuma tak tahu dah kan. Patut dia beritahu lah benda ni khilaf. Kita lebih cenderung kepada tidak boleh. Dia itulah cara benda-benda muamalah ni. Dia tak boleh kita sebut benda-benda yang zonni, yang melibatkan khilaf, seumpama benda tu benda qat'i. Benda ada 2-3 option kan. Ya. Macam tuan-tuan kata top scholar dunia punya lah. Profesor Dr. Taqi Osmani. Dalam bab ni pun dia beritahu bab-bab yang khilaf kan. Dia kata dia sentiasa beritahulah pendapat-pendapat ulama yang ada apa itu ini. Dan dia ujung dia akan kata benda ni khilaf. Dan khilaf ni dalam banyak hal boleh memberi keringanan kepada manusia. Al-khilafu yurisu at-takhfif 'ala an-nas. Dia hajah. Bila benda tu tidak qat'i, ada sikit sebanyak perselisihan, boleh saja ia diamalkan untuk hajat dan keperluan dan memberi keringanan kepada manusia. Ya. Tuan-tuan kalau nak ikut standard mazhab Syafi'i betul-betul, tuan-tuan buat urusan dengan bank konvensional tu tak sah. Kalau tuan-tuan buat pembiayaan rumah, kalau tuan-tuan buat pinjaman rumah tu jadi rumah haram. Kalau tuan-tuan beli kereta tu jadi kereta haram, kereta riba, rumah riba. Ya, tuan-tuan bukan saja tidak boleh memilikinya, tapi tuan-tuan juga tak boleh memfaraikan kepada anak-anak tuan-tuan. Tapi kita tak guna pakai. Kalau tuan-tuan nak ikut mazhab Syafi'i betul-betul, dan sebagai ulama yang lain, itulah. Lepas tu ada ustaz dia kata, mayang 5 waktu bagus, lala naik kereta riba, beli rumah riba. Tak betul gitu. Betul lah benda tu benda haram. Sebab kita berurusan konvensional yang telah difatwakan haram. Tapi jangan kita hukumkan harta tu juga harta yang haram. Kerana bab ni kita tak ambil mazhab Syafi'i. Bab ni kita ambil mazhab Hanafi. Urusan riba, harta tetap halal. Perbuatan itu haram. Dan riba diambil oleh bank itu haram. Ya, tuan-tuan, faham tak ni Hana sebut ni? Tuan-tuan buat loan konvensional, beli kereta. Kereta tu halal insyaAllah. Cuma hak tuan-tuan bayar lebihan pada bank, tuan-tuan berdosa. Dan duit yang diambil itu adalah riba.
Ya, jadi nak tengoklah, jangan main time ikut dan aja. Very sorry to say tuan, orang yang pondok-pondok ni dia tak faham sangat muamalah semasa ni. Very sorry to say ya. Tuan-tuan tak boleh dengar 100%. Walau setok mana pun. Ustaz Azhar Idrus tuan. Hampir saya potong ni. Ni bukan live ni, ni saya rakam. Ustaz Azhar Idrus tuan anda beritahu kalau dia ajar tuan-tuan muamalah, tuan-tuan kena rujuk orang lain punya. Dia betul-betul ikut mazhab Syafi'i yang sebahagian besarnya sudah tidak dipraktikkan lagi. Dan bukan dia seorang lah. Kalau orang pondok cakap buat muamalah ni, boleh kata anda dalam grup. Memang jadi bahan lah. Tapi anak tak kata dia salah, cuma tak tepat. Kerana dia tak saring dengan fatwa tempatan, fatwa-fatwa global dan standard-standard syariah yang dikeluarkan oleh pada dunia untuk digunakan oleh kita semua. Itu poin dia. Ya. Okey, cerita lagi tu tuan-tuan. Jadi nak tengok macam member anak tadi pun bagi link. Dia minta anak komen. Anak pun komen lah. Satu tentang akad atau kontrak syarikat mutanaqih diamalkan oleh bank. Which mungkin tuan tak faham lah. Tapi next time anak kau juga sikit bagi ada idea dia. Satu bab denda lah. Dia kata riba jahiliyah. Tak boleh. Awak kata tak boleh. Satu dunia pakai. Baik. Tapi tak apalah. Dia beritahu pendapat dia kan. Cuma cara menjelaskan begitu sebenarnya tidak betul. Okey. Kemudian lain-lain isyarat tu. Meskipun ada sumbernya, ulama Islam tidak sepakat dalam banyak hal isu muamalah. Ini saya dah jelaskan. Sebab itu amat penting untuk para pelajar tidak jumud. Muamalah jangan jumud ya. Muamalah dia sentiasa terbuka, sentiasa fleksibel, universal. Ya. Dan kita boleh praktikkan saja. Walaupun tidak ikut mainstream yang sebenar, macam Malaysia ni katanya mazhab Syafi'i lah. Tapi muamalah kita dah banyak ambil mazhab yang lain. Itu hakikat yang kita perlu tahu lah ya. Kalau tidak banyak benda start. Berfikiran sempit tak boleh. Tidak progresif, memang kena progresif lah. Apabila kita membicarakan isu muamalah, kena sentiasa bersifat terbuka, saling mendengar pendapat orang lain. Jangan dengar seorang ustaz saja. Tuan-tuan boleh saja cross, silang dengar pendapat orang lain. Merujuk dalil dan nas kerana dalil qat'i, tak ada makna jelas, dan ada pula yang zonni, yang ini tidak jelas. Ala kulli hal, dalam muamalah tuan-tuan, ia rentas mazhab dan tidak berpaksi kepada satu-satu aliran sahaja. Ini betul. Bukan hanya di negara kita, malah negara-negara yang lain. Mesir macam kita Syafi'i, tapi saya lihat fatwa muamalah dia banyak yang fleksibel, universal dan terbuka, dan dia ambil daripada mazhab-mazhab yang lain. Ya, Saudi more on Hanbali, tapi dia juga mengambil daripada mazhab-mazhab yang lain. Muamalah ya. Malaysia of course lah. Tuan tengok hatta dalam majlis agama kita pun, faraid wajib zakat itu bukan Syafi'i. Ya. Zakat pendapatan pewajib zakat itu bukan mazhab Syafi'i. Mas biasa wajib zakat, saya cok jari bukan mazhab Syafi'i. Tuan buka buku mazhab Syafi'i, zakat perhiasan tidak wajib sama sekali. Tapi satu Malaysia kata wajib. Cuma kadar lain-lain lah. Mak disimpan, zakat lah. Ini mak yang dipakai. Tuan-tuan kalau dengar orang pondok, dia kata mak yang dipakai, tak wajib zakat entah kan? Cuba tanya. Kalau ada ustaz pondok mengajar sini, cuba tanya dia. Saya rasa rata-rata atau sebagai besar akan kata tak wajib zakat. Memang dia pegang betul-betul kitab Syafi'i, khusus Jawi lama ataupun kitab-kitab klasik. Ya. Which rata-rata dunia pakai hari ni tuan, zakat, emas, walaupun perhiasan wajib dibayar. Jadi kita kena tengok. Cuma lain-lain negeri, lain-lain kadar dia. Selangor ni kadar dia agak tinggi, 800 gram. Ada orang pakai emas sampai dekat 1 kilo kat bandar. Kalau mokcik pakai emas takat 100, 200 gram, 300 gram, 400 gram, tak payah zakat lah. Tapi kalau 800 gram, tak silap-silap 800 gram. Kena zakat. Betul lah. Dekat sekilo pakai emas kat bandar. Memang kena zakat betul lah. Cerita dia begitu tuan ya. InsyaAllah. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ya. Apa yang terjadi masa zaman yang menyebabkan dalam amalan yang menyebabkan pandangan mazhab itu agak keras. Bagaimana nak jawab?
Ya jawab. Tanya lagi sekali. Apa yang menjadikan mazhab Syafi'i ini dia agak keras lah ataupun tegas lah dalam isu-isu muamalat? Dia sebenarnya kalau kita belajar secara keseluruhan, anak personally tak setuju kata mazhab Syafi'i ini keras dalam muamalat. Kerana sebenarnya dia bergantung kepada isu. Ada isu mazhab Syafi'i dia straight, menyebabkan kita ambil mazhab yang lain. Ada isu mazhab Hanafi pula straight. Sebenarnya ataupun nampak keras sikit lah. Dia bergantung pada isu. Cuma unfortunately isu-isu yang berlaku dan dipraktikkan pada hari ini dia lebih menjurus kepada mazhab-mazhab lain kerana ia lebih terbuka lah berbanding mazhab Syafi'i dalam bab. Ya? Tapi kita tak boleh kata mazhab Syafi'i keras dalam muamalah. Bagi saya tak boleh kata begitulah sebab mazhab Syafi'i pun ada flexibility juga, bukan tak ada. Cuma kebetulan dalam isu-isu yang kita praktikkan hari ini mazhab lain lebih fleksibel. Jadi kita ambil kan. Ya? Banyak tuan. Orang kata mazhab Hanafi ni dia fleksibel tak juga. Mazhab Hanafi ada hak dia straight juga tuan ya. Jual beli haiwan secara tempahan. Mazhab Hanafi dia tak benar kan. Secara salam dia bagi. Mana nak beli lembu tak ada lagi bayar dulu. Lembu datang kemudian. Waktu tuan duk amal beli lembu tayang korban tu, mazhab Hanafi tak benar tu salam-salam beli lembu tu. Pembelian secara tempahan. Salam lah dia bagi ya, angkat salam. Untuk haiwan dia tak benar. Ada lagi lah yang saya lihat. Cerita dia mungkinlah dalam setengah-setengah tu ada lah yang keras. Tapi bukan mazhab saja. Mazhab lain pun sama juga. Cuma saya lihat mungkin dalam isu-isu yang banyak diterapkan, digunakan, dipraktikkan hari ini, mazhab lain lebih fleksibel. Jadi kita ambil itu. Tapi nak hukumkan mazhab Syafi'i keras sama malah. Anda rasa tak sebegitu. Cuma kebetulan saja ya. Cerita begitu lah. Tapi kalau bab-bab lain ada ulama tegur. Macam Qardawi, dia menghukumkan mazhab Syafi'i dalam bab taharah ni ketat. Al-mazhab Syafi'i min aqsal mazahib fi bab taharah. Ya. Mazhab Syafi'i adalah antara mazhab yang paling keras dalam bab taharah. Itu disebut oleh Qardawi sendiri. Tapi kalau muamalah saya tak pastilah. Taharah memang mazhab Syafi'i dia agak ketat sikit. Terutama melibatkan haji lah. Cerita begitu lah. Mudah-mudahan. Ada nak tanya apa lagi? Mesti ada soalan? Ya. Okey. Okey. Bagaimana ni? Okey. Kita buat pinjaman, kemudian dia akan cair terus lah. Faedah tu itu riba. Yang dikatakan kita berdosa tu sekali berdosa kita katakan rumah pinjaman 20 tahun sepanjang 20 tahun 20 tahun berdosa dia berdosa. Cerita dia akad riba kita lakukan haram dan berdosa lah. Mana bila kita buat akad tu dia berdosa. Dosa besar lagi. Bila kita buat akad tu, kita buat akad riba tu, akad 1,000 ke, akad 2,000 ke, akad 3,000 ke, 10,000 ke, 1,000 ke. Once kita buat akad, dia dihukumkan sebagai haram dan perbuatan itu berdosa. Nak kata berdosa tiap kali bayar. Maknanya gitu. Ataupun anda tak pastilah. Anda rasa tidak sebegitu. Ya. Perbuatan itu haram dan berdosa dan dia tidak boleh dilakukan. Ya. Once kita buat, dia berdosa lah. Dan dia dosa yang besar. Ya. Ada soalan lagi tak? Tak ada tu cukup tu. Pengusi dah tengok dah macam ya. Tertarik. Aku Lekar Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next nanti kita masuk bab yang ke-9 pula. Lepas sumber bab apa? Bab adab. Bab adab, adab muamalat. Adab muamalat insya-Allah taala. Yang mana saya notakan di sini ada 13. Saya bacalah 3-4 nota. Yang asas-asas saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutuplah majlis kita sampai kapal.